Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fitarin. Amin. Fayalzamu an yakuna fi jami'iha mukhalifatun li amrina maulana li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa abalahum ala sirri wahyi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata masih beri peluang pada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan Islam itu limpah kurnia dah berihsan Allah Ta'ala lagi. Dimudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia, dijadikan kita ada minat, dijadikan kita ada keinginan yang berterusan untuk terus mentauhidkan Tuhan, merasakan bahawasanya dia saja memiliki ketuhanan. Makhluk ni semua berhajat kepada dia mutlak, semutlak-mutlaknya. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia beri kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada majlis yang mulia seumpama ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yalzamu an yakuna fi jami'iha mukhalifatun li amrina li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa amanahum ala sirri wahyi. Kita duk bicara ni masih bicara bab apa yang boleh dipaham daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazim daripada itu mestilah Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lazim daripada itu mestilah Rasul ni dia bukan Tuhan, dia makhluk. Tetap dia makhluk pasal dia bukan Allah, dia ialah Rasulullah. Lazim daripada itu faham kita apa yang dikhabarkan, apa yang maklumat datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita terima. Bahkan dasar iman kita adalah tasdik bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita membenarkan, mengiyakan, menerima dengan hati sanubari, menerima sungguh-sungguh di hati, faham sungguh, sehingga jadi sebati bahwasanya memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khasnya adalah Nabi Rasul untuk seluruh manusia tanpa ada terkecuali. Antaranya kita, dan kita mengakui dia bahwasanya dia memang Rasulullah. Lazim benda tu dia mesti sidik, takkan bohong. Dia mesti amanah, takkan ada khianat, buat dosa, bahkan mereka maksum. Tentulah mereka akan menyampai, takkan ada apa-apa yang mereka sembunyikan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Tentulah di atas keupayaan itu mereka sangat cerdik. Takkan ada pada mereka segala apa-apa yang nama sifat kekurangan yang mencacat cederakan dan menggagalkan misi mereka sebagai Nabi dan Rasul ataupun dengan sebagai utusan Allah Ta'ala.
Jadi andai kata Nabi Rasul ni di sebalik daripada itu, apa akan jadi? Yang ni dia sebut, nak sambung, lazima maka lazim bahawa pada sekalian Rasul itu menjalahi bagi seruan Tuhan kita Azza wa Jalla. Kalau Nabi Rasul ni menipu, Nabi Rasul ni khianat, Nabi Rasul ni menyembunyi, Nabi Rasul ni sebalik pada cerdik, apa akan jadi? Nescaya semua Nabi Rasul ni menyalahi bagi seruan Tuhan kita Jalla wa Azza yang telah memilih atas mereka itu, telah memilih mereka itu Nabi Rasul ni atas segala makhluk. Khasnya mereka sekalian makhluk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Nabi Rasul pun ada benda yang tak kena pada dia, masa yang sama Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi Rasul, yang ni bercanggah ni. Selain berlaku kontradaksi antara apa yang Allah Ta'ala perintah dengan Rasul yang Allah Ta'ala utus. Tak kena. Baik. Dan telah Allah Ta'ala juga, nifah Rasul ni telah percaya, telah mengamanahkan mereka itu, Nabi Rasul ni, atas wahyunya yang tersembunyi, yakni dari kerana bahawasanya jikalau diketahui Allah Ta'ala akan bahawa ada segala pekerjaan mereka itu dan pada segala perkataan mereka itu dan pada diam mereka itu bersalahan bagi seruan Allah Ta'ala, nescaya tiada disuruh Allah Ta'ala mereka itu bagi mengajarkan akan makhluk dengan segala perkataan dan segala perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. Allah Ta'ala amat mengetahui perkataan mereka, perbuatan mereka, sir mereka, dalam hati sanubari mereka. Bahkan Nabi Rasul ni adalah makhluk, sebahagian daripada makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Bahkan mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala cipta atas muka bumi ini. Takkanlah Allah Ta'ala tak tahu siapa Nabi Rasul yang nak dipilih untuk dijadikan siapa utusan dia, yang melaksanakan tugasan dia, yang pastinya pada dia atas Allah Ta'ala yang cipta, pada dia segala sifat istimewa yang menyebabkan manusia semua boleh terpesona dengan akhlak tingkah laku dia, yang menyebabkan orang akan jatuh hati dengan penyampaian dia, dengan terang, jelas, fizikal, rupa paras dan seumpamanya. Memang tak boleh dinafikan sama sekali, bahkan cakap memang tepat dengan realiti. Mestilah takkan ada buat dosa, pasal kita masih yang sama kita disuruh ikut Rasul, ikut Nabi, dan tentulah mereka cerdik. Okay. Jadi takkan Allah Ta'ala dia lantik Nabi Rasul, dia pun tak tahu Nabi Rasul macam mana. Subhanallah. Subhanallah. Di atas Allah amat mengetahui segala apa yang ada pada batin Nabi Rasul. Dan dia lantik Nabi Rasul, tentulah Nabi Rasul yang dilantik sangat menepati apa yang Allah Ta'ala kendaki. Itu prinsip-prinsip berfikir tu. Dan prinsip berfikir ni tak lari sikit pun dalam bab iman, bahkan tepat sungguh dengan ciri keimanan yang sepatutnya kita belajar, yang kita kena faham, kita kena i'tiqad pada Nabi Rasul, yang mesti Nabi Rasul ni sangat taat taatnya kepada Allah Ta'ala, tidak ada langsung istilah untuk derhaka sama sekali. Baik. Mudahnya tu insya-Allah nak faham tu. Maka kata Nabi Rasul ni khianat, Nabi Rasul ni buat benda dosa, Nabi Rasul ni tak cerdik, menyembunyi pula tu, iaitu tiada sah perkara itu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyuruh ia melainkan dengan taat. Allah memang tak sama sekali menyuruh kita buat apa-apa yang nama salah dengan syariat. Jadi tentulah masa yang sama bila Allah Ta'ala perintah kita ikut Nabi-Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah pada Nabi Rasul, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak akan ada apa-apa yang nama dosa, pasal kita disuruh ikut Nabi Rasul ni, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutlak, semutlak-mutlaknya. Ayat tu dengar lah elok kan, ikut Rasulullah macam mana? Mutlak, semutlak-mutlaknya, melainkan perkara yang dipanggil, diistilahkan sebagai khususiyatir Rasul. Itu saja yang kecuali. Yang lain memang ikut contoh Rasulullah adalah terbaik. Yang tu jagalah bab tu. Saya sebut itu jaga tu maksudnya zaman sekarang ni sangat banyak pahaman-pahaman, khasnya pahaman Pak Wahab tu. Mereka hanya anggap Rasulullah ni
Ajak ibadat pada benda khas ibadat. Tak ada ibadat dalam bentuk makan, minum, pakaian, kecil berak dengan lebih kurang itu. Bab pekerjaan, urusan yang duduk dunia ni, tidur baring, pada mereka tak ada. Kaedah kita masyhur, jumhur ulama sebut macam mana? Pada Rasulullah ni sama ada atau ala wajhil qurbah ataupun ala ghairi wajhil qurbah. Maksudnya atas jalan taat ataupun bukan adalah jalan ibadat. Bahkan dia makan, dia minum, dia berjalan, cara dia berjalan, cara dia bercakap, cara dia bertutur, tingkah laku dan sebagainya, akhlak dan kepribadian dia ikut Rasulullah adalah terbaik. Itu asal kita bina iman kita elok-elok situ. Jangan jadi Pak Wahab. Siap. Selesai. Wa yu'khadhu minhu jawazul a'radil basyariyati alaihim. Baik, seterusnya bila sebut Muhammad Rasulullah, apa maksudnya? Diambil daripadanya. Maksudnya ambil faham, dia ambil faham daripadanya, daripada Muhammad Rasulullah. Yakni daripada Muhammad Rasulullah itu akan harus segala perangai tubuh yang dibangsakan pada manusia. Apa yang nama jasad manusia itu ada sifat dia, itu pun selama-lama tak mencacat cedera kan kejadian Nabi Rasul, dan tidak meliarkan manusia daripada Nabi Rasul. Adapun ciri dan sifat dan penyakit seumpama itu tidak akan kena Nabi Rasul, tak akan kena. Jadi faham daripada Muhammad Rasulullah harus segala perangai tubuh yang dibangsakan kepada manusia. Tubuh kita kadang sakit, kadang demam, kadang luka, kadang berdarah, kadang bengkok, kadang terseliu. Nabi Rasul nisbah sakit-sakit macam tu semua umumnya dia ada rasa. Bahkan rasa sakit dia lebih daripada rasa sakit yang fizikal ni. Tapi mereka macam mana? Sangat sabar, tabah sungguh menghadapi segala rintangan dan ujian. Bahkan Allah Ta'ala uji mereka, uji demi uji, untuk menzahirkan bahawasanya mereka ni bukan sebarang manusia, tapi Nabi-Nabi dan Rasul adalah sangat luar biasa. Kita pun patutnya kena jadi luar biasa macam mana Nabi Rasul dari sudut dalam akidah, yang walaupun kita duduk dengan makhluk, hati sanubari ni tak pernah lupa dengan Allah khalik makhluk. Yang tu kena mengaji suku, insya-Allah. Ada bab nanti kita belajar macam mana nak explore dalam bab tu kan. Yang kata kita ni duduk dengan makhluk, kita pun makhluk, macam mana kita boleh musyahadah pada khalik makhluk. Ada bab kita dah belajar pun. Kalau nisbah belajar, ada belajar suku pelajaran kat situ untuk kita nak ambil faham, dan baru nanti bila sebut la ilaha illallah, bila sebut Allah, kita akan rasa mahalnya sebut kalimah ni, mahalnya duk zikir kalimah ni. Apa? Pasal makna yang terkandung di sebalik daripada apa yang boleh dilihat. Baik. Jadi ambil faham daripada Muhammad Rasulullah ni, yakni daripada Muhammad Rasulullah akan harus segala perangai tubuh yang dibangsakan pada manusia. Atas segala mereka itu Rasul. Pasal apa? Kerana bahasanya ia, Rasul ni mengisbatkan risalah baginya, bukan mengisbatkan ketuhanan baginya. Pasal kita sebut Muhammadun Rasulullah, bukan Muhammadun ilah. Tak. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad bukan ilah. Satu, kalau ada pahaman-pahaman batil yang duk faham Nur Muhammad ni adalah cahaya Allah, bahasa pun salah lah kan. Nabi Muhammad tetap Nabi Muhammad, dia makhluk tetap makhluk, tapi dia makhluk yang bukan macam sebarang makhluk. Jadi kaedah kita apa dalam syariat memuliakan mana-mana makhluk, kaedah kita kena syariatkan juga mana yang Allah Ta'ala muliakan. Boleh faham saya sebut apa? Macam kita kalau nak kira makhluk, semua makhluk sama taraf je. Kita, mak bapak kita, guru kita, semua makhluk. Nabi Rasul, semua makhluk. Memanglah semua makhluk, tapi ada istilah yang sama ulama sebut, ada hukukillah, ada hukukil adamiyin. Khasnya dalam bab ni hak anak Adam yang ada sama kita. Mak bapak macam mana, guru macam mana, orang sebaya macam mana, orang kafir macam mana, orang Islam macam mana. Mengaji lagi lama sikit lah untuk faham macam tu, pasal tak boleh faham selapis je. Jadi
Tentulah Muhammad ni bukan Tuhan, bahkan dia makhluk Tuhan. Tapi walaupun dia makhluk, dia bukan sebarang makhluk. Sangat istimewa. Baik. Jadi harus perangai tubuh yang bangsa pada manusia atas segala mereka itu Rasul. Kerana bahawasanya ia, orang yang berpuncak kalimah syahadah ni, mengisbatkan risalah. Baginya, bagi Muhammad. Yang kita sebut Muhammadur Rasulullah. Bagi faham prinsip itulah. Nama pun Muhammadur Rasulullah, membenarkan Muhammad adalah utusan Allah. Pastinya Muhammad bukan Allah. Bahkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah. Dia bukan Muhammad Allah, kan? Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah. Jadi bila kita kata Muhammad Rasulullah, itu yang menafikan apa-apa pahaman. Kata Muhammad SAW ni adalah apa-apa bangsa, sampai ada ciri ketuhanan belakang dia. Subhanallah. Subhanallah. Cuma di atas istimewanya dia, tak ada alam ni melainkan kerana dia. Kerana pun pandang pada sudut hikmah dan rahsia. Siap. Jadi kita sebut Muhammad Rasulullah, kita tak isbatkan ketuhanan bagi Nabi Rasul, dan bukan pula mengisbatkan baginya sifat yang tertentu dengan malaikat. Kita sebut Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadun malaikatullah, malaikat Allah. Muhammadun Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri kata, ana basyarum mislukum. I'm ordinary person like you, like all of you. Itu dia mengaku. Nak menunjukkan apa? Itulah Nabi Rasul ni, walaupun dia tadi wajib mengaku, tapi Allah Ta'ala anugerah dia satu sifat istimewa. Apa dia Nabi Rasul ni? Dia takkan ada riak, ujub, sum'ah, tawaduk. Memang sentiasa tawaduk, tak pernah rasa dia adalah seabdul makhluk. Walaupun dia kenal dia siapa, tapi dia tak pernah mendabik dada untuk mendakwa akulah sebaik-baik makhluk. Tidak. Tidak sama sekali. Nabi Rasul bukan macam tu. Itu yang kita faham daripada itu. Nabi Rasul ni memang kita tak sabit sifat ketuhanan sama sekali, bahkan sabit pada dia hanya sifat kemanusiaan. Walaupun manusia, sekali lagi sebut, dia manusia bukan sebarang manusia. Baik. Allah. Jadi kita tak kata Muhammadun malaikatullah, kita kata tu. Muhammadun Rasulullah. Rasulullah. Cuma nak faham Rasul ni pun satu hal ni sebenarnya. Allah. Maksud satu hal apa? Kena faham Rasul tu ialah Rasulullah, bukan Rasul tu. Macam mana Nabi, malaikat pun Rasulullah juga kan. Tapi Rasulullah malaikat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga, siapa-siapa duk martabat dia lain. Pasal mereka adalah makrifah Allah, yang lain makrifah makhluk Allah. Sekali lalu situ. Li'anna zalika yaqdahu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim indallahi. Artinya, kerana bahawasanya demikian itu, Nabi Rasul ini bersifat dengan sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat mereka, tiada menjadi cedera pada risalah segala mereka itu Rasul. Rasul bersifat manusia, tak sikit pun jadi cacat. Tapi itu bahkan itulah menyebabkan mereka tinggi darjat. Maksudnya apa? Walaupun nama manusia, tapi boleh buat ibadat, kalah jin, kalah malaikat. Itu istimewa. Itu yang baik lah. Yang sebaliknya pun satu hal je. Tak payah sebut, tak elok tu. Baik, yang tu yang kata istimewa Nabi Rasul. Jadi kita tak kata Muhammadun malaikatullah, tak. Muhammadun ialah Rasulullah. Ya. Li'anna zalika yaqdahu fi risalati ma'lum. Artinya kerana bahawasanya demikian itu tidaklah mencederakan pada risalah segala mereka itu. Jadi bersifat-sifat manusia tak ada masalah sikit pun kat Rasulullah. Dan tingginya martabat segala mereka itu. Sifat dengan sifat manusia ini tak jatuhkan martabat Rasulullah sedikit pun.
Tak jatuh ni pada sisi Allah Ta'ala. Walaupun bab macam ni ada di sisi makhluk, ada kumpulan-kumpulan yang sewil-sewil ni, pada mereka bersifat dengan sifat manusia pada Rasul ni, ada sebahagiannya istilahnya mencacat cederakan Nabi Rasul. Jaga sebab tu. Saya pernah sebut dulu, saya kata apa? Ada kumpulan yang dia kata Nabi Muhammad ni bila dia kahwin, Siti Khadijah dapat anak, dia bukan Nabi Muhammad bersama dengan Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah dapat anak ialah macam mana Siti Maryam dapat anak. Nabi Muhammad dia takkan pakai Sayyidina Khadijah. Maksudnya apa? Dia terlalu suci untuk jadi macam tu. Apa masalah Itu pelik-pelik tu. Ada manusia yang kepala otak macam tu. Kalau Nabi tu malaikat, tak heran lah kan. Memang dia malaikat, bukan lelaki, bukan perempuan, tapi ni lelaki weh. Bahkan sesempurna lelaki yang Allah Ta'ala bagi jadi adalah Nabi Rasul. Ada pula Siti Khadijah dapat anak melalui Rasulullah. Macam mana dapat anak melalui dengan macam mana lahirkan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, yang bukan dapat anak melalui suami, tapi daripada Allah Ta'ala direct. Adalah merepek apa? Ni kata pahaman-pahaman merepek ni jaga lah. Macam-macam manusia lah, kita tak biasa dengar. Ada je cerita-cerita merepeknya. Hati-hati lah. Pasal pahaman-pahaman merepek ni, mereka ni pun bukan ajar merepek yang bodoh-bodoh yang orang dengar orang bangkang. Kalau orang tak apa cerdik, memang dengar. Okey kan? Okey kan? Ada jalan juga, ada wajah juga. Dia boleh menerima logik tau. Satu kita nak belajar ni mesti rujuk pada ulama-ulama muktabar. Tak boleh tengok mengaji hak sembunyi-sembunyi balik-balik tiang apa seumpama tu. Jaga. Pasal sembunyi mengaji macam tu ada masalah biasanya. Siap. Jadi tiada mencedera pada risalah segala mereka itu dan tingginya martabat segala mereka itu pada sisi Allah Ta'ala, kerana tiada menjadi aib dan tiada menjadi kurang pada martabat mereka itu. Ini bukan antaranya saya dah sebut. Sekalipun Nabi Muhammad ni ummi, tak ada masalah kat dia ummi. Jaga, yang tu pun saya sebut dah itu. Ada orang yang tak menerima prinsip umminya Muhammad SAW, sedangkan memang dia ummi. Memang dia ummi. Yang pelik yang kita apa dia? Orang yang menafikan atau umminya Muhammad SAW ni, jadi ditakwilkan apa dalam Quran ada yang menunjukkan Nabi Muhammad ni ummi. Tapi dalam bab ketuhanan boleh pula terima dia prinsip Allah duduk atas arasy. Itu pelik. Memang geng-geng ni pun adik-adik ni. Hadanallah ila sirat. Tak boleh saya sebut lagi, banyak nak sebut belah tu. Baik, pasal apa Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasul ni bersifat manusia? Li'anna zalika la yaqdahu fi risalatihim wa uluwi min manzilatihim indallahi ta'ala. Kerana bahawasanya demikian tu bersifat sebagai manusia, tiada menjadi cedera pada risalah, pada jadi Rasul, segala mereka itu Rasul. Dan tinggi, tak mencedera pun tingginya martabat segala Nabi Rasul atas mereka itu, atas sekalian manusia pada sisi Allah Ta'ala. Tapi pandang pada sudut sisi Allah Ta'ala. Kalau sisi manusia, untuk manusia lain padang, lain belalang, macam-macam asal garamnya, kerenah dan perangnya, lain manusia, lain perangnya, lain cara makan dia, lain cara hidup dia, cara fikir dia, macam-macam lah. Jaga. Patutnya kita mengaji ni buat apa? Nak betulkan fikiran semua satu. Allah satu. Dengan faham setiap masa dan detik dan setiap waktu Allah ni, dengan kita mentauhidkan dia dengan perasaan yang jitu. Patutnya macam tu. Jadi di sisi Allah Ta'ala, bersifat-sifat manusia ni tak jatuhkan martabat Nabi Rasul sama sekali. Termasuk tu saya sebutlah tadi, ummi tak menjatuhkan martabat Muhammad SAW. Kalau dia ada isteri, dia pakai isteri. Jangan nafi kata dia pakai isteri, pasal tak menjatuhkan martabat Rasulullah sikit pun. Pasal ada manusia yang ada fahamnya tu, tak usah duk layan. Yang tu menyalahi pelik-pelik benda yang sebut oleh ulama.
Jadi tak ada aib Nabi Rasul untuk dia bersifat dengan sifat manusia. Dan tiada menjadi kurang pada martabat mereka itu. Nabi ummi, tak ada masalah. Nabi kepala kambing, tak ada masalah. Nabi miskin, tak ada masalah. Nabi umur muda kahwin dengan bekas isteri orang, tak ada masalah. Tak ada masalah sikit pun. Jaga. Ada manusia yang tu dipandang aib. Tak ada masalah. Umur pula masuk kita dengar Rasulullah 25, Siti Khadijah berapa? 40, tak ada masalah. 60 tak ada masalah. Tak ada masalah. Bal zaka mimma yazidu fiha. Bahkan bersifat-sifat manusia pada Nabi Rasul ni setengah sebahagian daripada barang yang bertambah padanya pada kerasulan mereka itu. Benar-benar mereka ni memang Nabi Allah Rasulullah. Yang ada kebanyakannya itu. Yang ni pada pangkat mereka itu Rasul. Kerana bahawasanya ia benar serta dengan qasad menyatakan hukum syarak. Rasulullah memang dia benar dan apa yang dia buat tiada lain melainkan untuk menzahirkan hukum syarak. Kalau katalah Rasulullah misalnya kahwin satu, tapi Quran perintahkan kahwin lebih daripada satu. Macam? Kadang kata pandai-pandai lah Nabi pun tak kahwin lebih daripada satu. Kan susah kan? Bahkan ada orang hujah macam ni pula. Contoh bab kahwin lah, yang ni pun dia sebut bab nikah ni. Antaranya seperti pada nikah. Rasulullah nikah, dia kahwin. Apa nak sebut? Sedangkan Rasulullah yang ada isteri lebih daripada satu, yang tu pun ada orang faham macam ni. Itu Nabi Muhammad boleh lah. Siapa jadi macam Nabi Muhammad boleh lah kahwin lebih daripada seorang. Tak. Jangan dinafi kebolehan kahwin tu selain boleh Nabi Rasul. Tak kena gaya tu tukar hukum kasih nak kafir lah. Siapa? Benda telah diijma' ulama, memang selain boleh Nabi Rasul pun boleh beristeri lebih daripada seorang. Pasal yang tu hak yang Allah Ta'ala beri. Siapa ada kemampuan boleh bela. Tu pun atas syarat apa, jangan sampai tak ketahuan lu cari makan minum sampai tak sembahyang. Apa seumpama tu pun campur aduk. Lelaki perempuan, oh jangan buat saya kan? Kalau tak kerti nak jaga, terus ada buatlah benda yang tak sepatutnya dibuat, takut bahasanya. Tapi jangan dinafi yang memang apa yang dibenarkan kepada umat ni memang dibenarkan kepada umat. Jangan kata yang tu khususiat untuk Rasul. Jagalah. Saya sebut sikit pasal dia ada sentuh sikit tu. Contohnya kata dia seperti bernikah. Rasulullah memang nikah, yang mana kahwin? Allah. Atau kerana qasad berkuat pada taat, ataupun apa yang Rasulullah buat tu dia adalah qasad untuk taat, buat kuat pada taat supaya dia makin kuat taat. Dia kurang makan, dia kurang minum, dia kurang tidur, siapa? Memang dia kuat sangat taat, kuat sangat zikrullah, kuat sangat puji Allah Ta'ala, kuat sangat tanzih Allah Ta'ala pada sifat keagungan, kuat sangat untuk mengagung-agung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang macam tu Nabi Rasul, jiwa dia. Allah. Jauh lah dengan kita, jauh. Saya kata jauh lah. Jauh. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Hadan Allah ila siratal. Hadan Allah ila siratal. Jadi yang tu akan menyatakan qasad, menyatakan hukum syarak. Dia buat tak ada lain melainkan nak cerita hukum syarak. Antaranya dia bernikah atau kerana qasad berkuat taat, seperti dimakan dan diminum, seperti pada makan dan minum. Rasulullah makan apa, dia minum apa, dia tak makan apa, dia tak minum apa. Tapi tengok senarai-senarai tu, memang semua tu adalah contoh ikutan untuk kita. Dia buka makan kurma lah kita. Walaupun kita ada pisang, ada tepikai, tapi kurma adalah keutamaan. Yang tu perang, prinsip dia simple aja, tapi jaga. Orang zaman ni ada yang tak boleh nak telan lah fahaman-fahaman tu. Jagalah sikit. Hatta dalam Quran pun orang salah cerita antara manusia ni yang dia tak boleh terima Nabi Rasul ni pergi pasar, berjalan ke pasar, beli keperluan dapur dia, lauk dia, sayur dia. Ada orang tak boleh terima Nabi Rasul ni perangai gini. Pada mereka Nabi Rasul ni turun hidangan pada langit je. Oh, bukanlah. Kau dapat apa bukan dapat sepanjang hidup kan? Tak ada.
Dia akan jadi sabak macam mana manusia jugalah. Manusia yang lain. Cuma Nabi Rasul ni memang hati mereka ni memang terpaut, terpahat sungguh hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di atas itulah maka dia tak akan minum dan makan melainkan untuk dengan itu dia berkuat untuk ibadat. Dengan sebab makan macam ni aku nak macam ni, nak hafal macam ni. Makan macam ni nak macam ni. Kalau ulama-ulama dulu, orang tua-tua dulu memang macam ni. Orang ingat dia. Ya Allah. Baik, jadi dia makan minum apa semuanya datang masuk ibadat dan menyatakan aku syarat. Atau kerana menghasilkan taat dengan sabar seperti pada sakit dan seumpamanya. Ataupun dia bersifat manusia ni pasal apa? Pasal untuk Allah Ta'ala naikkan lagi martabat mereka di atas sabar menerima bencana. Wa'alam, ketahui ilmu. Okay. Jadi di atas disebut sabar tu dia nak bagi huraian sabar sikit. Ketahui ilmu bahawasanya sabar itu atas 3 perkara. Pertamanya sabar atas mengerjakan ibadat. Yang ni sabar paling bawah sekali ya. Tapi kalau yang ni pun tak boleh buat, asal ada sembang lah sabar hal lain. Tu pesan untuk guru kita. Kalau taat pun taat yang biasa, common yang pun tak boleh buat. Kalau yang uncommon, yang tak selalu dibuat, lagilah susah kan? Lagilah susah disebut. Jadi sabar paling besar paling rendah sekali adalah sabar atas mengerjakan ibadat. Satu, kalau nak baca Quran pun tak boleh, zikir pun tak boleh, leceh ya. Pasal sabar tertentu pun tak boleh. Dan bab tu dia memang kena sabar, tekun. Pula tu istilah yang selalu dipakai apa dia? Muhasabah. Wajib muhasabah diri. Wajib paksa diri untuk baca Quran, untuk selawat, istighfar. Apa saja amalan kita buat, wajib. Nak tunggu hidayat pintu langit terbuka, tunggu tergempak sikit, Dajjal datang, baru nak beramal, tak lah. Kan dia macam tu. Satu atas istilah ulama' tu yang bila ngaji tasawuf, dia akan ada satu bab khas bicara tentang apa dia? Tentang mujahadatun nafs. Macam mana nak mujahadah dengan nafsu. Panjang tu cerita tu, bab tu. Kena ngaji khas bab tu. Jadi Nabi Rasul, sabar ni paling besar mengerjakan ibadat. Dan ibadat ada 2, zahir batin. Ibadat zahir lah, baca Quran, zikir, solat. Ibadat batin, Allah Ta'ala sentiasa diingat. Allah, lemahnya kita kan. Aduh, kita ni tak salah sembang lah, sabar bab bencana, bab maksiat. Nak taat pun susah, nak sembahyang 2 rakaat pun cirit-cirit. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Baik. Itu sabar pertama, sabar untuk buat ibadat. Satu, siapa yang nak buat ibadat pun tak boleh, memang susah nak naik martabat dalam bab agama. Nak jadi alim dalam bab ilmu zahir pun tak boleh, nak sabar sikit supaya boleh mengaji, tak balik kampung. Cuti pun takat 2-3 hari tak mau balik, nak duduk, nak hafal, nak ulang kaji, nak baca Quran. Pasal apa? Pasal sabar di atas nak buat taat, sabar di atas nak mengaji, sabar di atas menuntut ilmu, sabar di atas cita-cita dunia ni, sabar di atas macam-macam hal keliling kita ni. Kalau boleh sabar untuk buat taat, lepas tu seterusnya gangguan untuk buat maksiat ni. Atau buat maksiat pun benda yang lain ni, benda yang bentuk keduniaan ni, boleh tinggalkan dia. Itu sabar tu. Alhamdulillah. Baik. Sabar tu 3, sabar atas buat ibadat. Dan payahnya sabar atas payahnya ibadat. Itu kita nak tengok kita ni sabar tak sabar. Kaedah mula-mula sekali tengok, sabar tak untuk buat taat? Sabar tak untuk jaga jemaah? Sabar tak untuk jaga wuduk? Sabar tak untuk pegang Quran? Sabar tak? Okey,
kita dicabar kita punya nafsu tu supaya terima apa kesusahan untuk kita nak buat benda-benda baik, benda-benda taat. Baik. Dan keduanya sabar atas bala. Bala sabar pun istilahnya masih bawah lagi martabat. Tu pun ramai orang tak tahan dengan bala. Antara sabar hakiki bila kena bala macam mana? Walaupun kena bala tak pernah keluh kesah dengan sesiapa, bahkan di muka manis je. Tu sabar atas bala. Kalau kata dah ada anak balik-balik kerja, isteri kata abang, be cool brother, be cool my husband, be cool Ling. Apa pasal ni? Be cool kata dia. Dia nak bagi tenang, nak bagi tahu sesuatu kan. Apa benda ni tengok pelik je. Nak sebut kata, bab bala pun kadang kalau sebut, tak jadi susah mana pun. Maka relax yang boleh terima. Jadi bala tu nombor 2. Buat taat. Satu, taat dah boleh taat, dah pergi masjid, boleh pergi serau. Tak heran lagi. Siapa? Biasa. Boleh taat. Dah taat tu pula, sampai tahu apa? Bila kena bencana, macam mana? Kereta orang curi, motor orang buat lari, basikal pancit lagi. Contohlah. Kaki luka lagi. Di atas kena bala bencananya tu. Tu pun ada orang boleh main masjid lagi. Tapi sabar dia tak maksiat. Oh, tu mengelepah. Na'udzubillah. Itu dia sebut tu. Dan balak dan keduanya sabar atas balak dan apa tu? Panasnya. Kau panas. Ada harum ni. Panasnya. Panasnya balak. Maksudnya susah payah lah kot. Masuk panas tu. Sabar dia tak bala dan susah payah bala. Memang bala, payah Kita beli dumuk 80,000. Habis macam mana? Accident. Total loss. Macam total loss faham? Tak boleh claim. Kosong. Kita tak ada tu. Insurans apa semua tak boleh claim. Saya tak tahulah undang-undang dunia macam mana. Bagi contoh yang perkataan tu kan. Total loss. Terdiam kita. Duit kita himpun 30 tahun nak beli kereta. Habis-habis kereta punah habis. Total loss. Tak boleh pakai tu. Melengur. Saya ada kenalan-kenalan saya. Umur dia kat 50 itu. Dia buat rumah siap dia meninggal. Bukan terbakar, meninggal. Jadi apa? Memang kumpul duit untuk buat rumah. Tak duduk siap meninggal. Satu kita tak boleh ada cita-cita kat situ. Buat-buatlah. Tapi bukan cita-cita maksud matlamat kita kat situ. Nak sebut bencana tu lah kan. Bencana. Dan bala ni pun nak sebut apa? Kadang-kadang satu sudut tengok macam bala. Kadang tak bala pun. Selipar hilang bala. Ada beli selipar baru. Bala. Contohlah. Tengok nasi habis. Untuk macam mana? Boleh pergi luar, bukan kat kedai. Itu kan bala pun. Ada orang suka pula tu. Boleh makan kat luar. Bukan ada bala pun lah tu. Sikitlah saya buat misal je. Jadi sabar atas bala tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa pun. Boleh taat pun. Ingat. Tambah saya ngaji, duk kena sepak selalu apa dia. Tambah taat, kita dah biasa buat taat. Macam mana? Biasalah taat. Dekat sembahyang 5 waktu, azan tunggu masuk sembahyang jemaah, zikir sikit. Alah, ada apa sangat? Memang tak ada apa kan? Tu perhati kita yang taat, terus mana sangat? Alah, tak ada apa pun. Kena bala pun, takkan kena hujan sikit. Alah, tak ada apa-apa. Tapi yang paling teruk sekali macam mana? Paling payah macam mana? Tu dia sebut.
Ketiganya sabar atas syahwat. Yang set kalau tengah minat main game, tengah dapat stage bagusnya, nak dapat mata point lah, apa tu? Kena minta. Boleh bagi tak? Saya silap penampau, ya ustaz ni nak kena dengan aku. Syahwat jangan tu. Kita dah gedik-gedik nak kahwin, mak kata kau mengaji dulu. Umur kau berapa? 18. Nak kahwin. Ya. Mak kata kau 25 boleh kahwin. 7 tahun lagi nak tunggu. Ya. Mak ronta kawan, kabat dinding. Ya. Syahwat jangan. Ya. Nak makan nasi apa? Ada orang belajar nasi ayam tu kan. Orang makan habis, semua dapat seorang satu. TikTok dia tak dapat. Macam mana? Dia minta, ustaz, nak keluar boleh tak? Ustaz, nak keluar boleh tak? Selagi tak dapat nasi ayam tu, tak boleh duduk diam tu. Ustaz, nak keluar boleh tak? Ustaz, nak keluar boleh tak? Kita bagi dia keluar, cari-cari nasi ayam, kedai tutup. Alamak, esok pula, ustaz, nak keluar boleh tak? Ustaz, nak keluar boleh tak? Macam apa? Nak sabar di atas keinginan nafsu tu. Memang kan boleh tu. Kalau kena motor, nak motor macam mana? Selagi tak dapat motor, kan? Bapak kalau tak beli macam mana? Muka masam bergeduk. Nak cerita apa? Syahwat. Ya. Satu kita berhati, memang bab paling susah kat kita pun syahwat lah. Kalau memang baca Quran, memang minat baca Quran, tak ada masalah. Kalau memang contoh bala kan, kena demam sikit, batuk, tak ada masalah. Tambah batuk pula macam mana? Orang bagi burger, orang bagi kuih, bagi minum air susu, hidang makanan pun orang hidangkan. Macam mana? Lagi best bala. Tapi syahwat jangan. Kalau nak kerja, dia nak kerja tu, mak dia suruh mengaji, jangan. Panjang tu bab tu. Kalau kita belajar, saya ngaji tutup guru 2 ajar, bab syahwat ni, besar pelajaran dia. Adalah kita ngapal mula susah. Lepas tu ngapal jadi senang. Tambah pula mengapal, ada pula tawaran 10 juzuk dapat duit ni, 20 juzuk dapat banyak ni. Contohlah kan. 30 juzuk banyak ni. Rasa beban tak? Dulu tak nak. Dulu rasa beban. Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Dapat duit pula macam mana? Seronok tak? Seronok. Pasal apa? Rupanya hafal dengan syahwat. Bukan hafal untuk taat. Dulu hafal untuk taat. Sekarang hafal syahwat. Hafal syahwat boleh. Dia dapat duit tu, dia tengok duit tak bagi macam. Silap ngapai. Tak dapat apa. Pelajaran dia memang besar. Kalau kita khas mengaji ni, selalu jumpa dalam tasawuf. Ulama kita cerita satu-satu dalam kitab tasawuf ni, nak ajar kita punya perangai nafsu ni. Saya nafsu orang, dia berbeza mengikut minat dia. Kalau orang kaki makan, nafsu dia makan lah. Orang tak kaki makan, dia mana ada nafsu makan. Bahkan tak makan lagi bagus. Boleh? Faham saya sebab apa? Kalau orang tak suka naik motor, bagi dia motor, bagi pergi dia tak nak. Pasal bukan nafsu dia motor. Tapi kalau orang nafsu dia motor, dia naik motor dengan bernafsu. Boleh? Faham saya cakap apa? Itu tak sama. Nak tengok nafsu ni, tengok minat. Kalau minat kita situlah nafsu kita. Nak lawan nafsu tu paling payah kali. Kalau nafsu tidur, kalau macam mana? Kalau orang memang suka tidur, kita tak pergi tidur, susah dia. Di sebaliknya, orang yang memang tak suka tidur, kita suruh tidur, dia marah. Pasal apa? Gila kau suruh aku tidur. Aku tak mau tidur. Aku nak cari duit. Boleh? Faham saya cakap apa? Tak sama nafsu. Nafsu tak sama. Jadi kalau kita ibadat pun, ada orang ibadat, bukan ibadat sebab taat. Ibadat pasal nafsu. Pasal apa ibadat? Aku ibadat, rezeki makin murah. Aku ibadat, duit makin senang datang. Aku ibadat, dapat makan lazat-lazat. Aku ibadat. Rupanya ibadat pasal nafsu. Bukan ibadat di atas nak menzahirkan rasa fakir dan berhajat pada orang Ta'ala. Besar tu pelajaran nafsu.
Salah sebenarnya. Kalau ada orang tak mau kahwin, suruh kahwin, tak nak dia. Siapa? Dia tak ada nafsu kahwin. Bahkan kita paksa dia kahwin. Waktu mujahadah dia. Kata dia dah kahwin, nak kena basuh pinggan, nak kena basuh baju. Nanti nak beranak lagi, jaga bini lagi, jaga tok laki lagi. Contohlah, ni kat orang perempuan lah kan. Jadi tok laki ni, sehari kena penampau pula, silap-silap. Penampau Jepun pula tu. Kena marah lagi, kena tengking lagi. Baik duduk dengan mak bapak aku lagi bagus. Mak pun tak pernah tengking aku. Okey tak? Dia takkan suka dengan kahwin. Kalau yang memang gedik-gedik nak kahwin ni, kata dia, kahwin. Oh bagus. Baju ada tukang basuh. Ada orang sedekah baju. Tidur ada orang teman. Apa ni? Masak ada orang makan, ada orang teman. Semua orang sedia kan. Dulu pergi jalan seorang-seorang, sekarang pergi jalan dua-dua. Dulu duduk sembang dengan handset, sekarang sembang dengan orang hidup. Best. Dia tengok tak pergi kahwin macam mana? Jangan. Nak cerita apa? Nafsu berbeza, tak sama. Jadi sabar atas nafsu paling susah ni. Kalau orang suka sedekah, kita tak pergi sedekah, dia marah. Orang cerita harta, kita suruh sedekah, dia marah. Boleh? Macam mana nak sedekah ni lillahi ta'ala. Jadi tengok nafsu, tak sama nafsu. Nafsu tak sama. Jadi pastikan apa kita buat tu bukan kerana nafsu, tapi kerana taat. Yang tu pun asal nak sebut apa? Besar tu, pelajaran tu, nak kena faham. Nak kenal nafsu kita apa. Contoh nafsu. Ada orang kaki makan, dia memang suka makan. Tak makan, nafsu dia berontak. Tapi ada orang yang tak suka makan, dia memang tak mau makan. Nafsu dia tak mau makan. Kalau makan, disuruh paksa makan, dia mau berontak. Boleh? Faham? Apa nak sebut? Orang tak makan daging, kita suruh dia makan daging. Kau makanlah daging, makanlah sikit. Tengok muka dia. Aku tak boleh makan daging, sibuk suruh makan daging. Kalau orang memang nafsu dia suka makan daging, macam mana? Daging sebelah dia buat selamba, buat tak tahu, tak semara pun kat aku. Tak guna betul lah. Ulur-ulur lah sikit, bagilah. Aku rasa takkan kau nak mentuk darah seorang je. Nafsu. Sikit saya beri contoh tu. Dia kata bab tu pelajaran memang besarnya. Panjang umur, ada kesempatan kita baca bab-bab tasawuf macam tu. Untuk kenal nafsu. Ni sebagai contoh, sebut sekali lalu, sekali layang je. Pasal nak sebut martabat sabar. Dan memang jangan tak tahu, sabar bab nafsu paling susah. Dan melawan nafsu adalah bab yang paling payah. Melawan nafsu adalah bab paling payah. Contoh nafsu, orang nak mengaji, tak bagi mengaji. Dia marah. Pasal memang nafsu dia nak mengaji. Cuma nafsu nak mengaji itu, adakah mengaji nak taat ataupun memang dia mengaji itu dengan nafsu? Lain tau. Kadang dia mengaji dengan nafsu ni macam mana? Dia mengaji untuk dia dapat sesuatu, dengan itu dia hasil sesuatu. Dia ada maksud sesuatu, ada hidden agenda situ. Tu mengaji nafsu. Mengaji nafsu. Rupanya mengaji nak jadi pandai siapa? Nak jadi mufti. Mufti apa? Mufti Perak. Tak lantik lagi. Rupanya itu. Buat apa? Ambil PhD. Buat apa? Rupanya bernafsu besar nak jadi PhD. Nak ambil PhD nak jadi mufti Perak. Macam tu. Saya beri contoh tu kan. Jadi dia belajar bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan. Tak ada. Pelajaran nafsu ni bab yang ni yang kena ada guru betul yang kita. Pasal bab nafsu ni Quran banyak sebut dalam Quran banyak sebut Allah Ta'ala bagi perhatian kat kita. Ada orang yang dijadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah tidak kamu lihat orang yang jadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia. Tuhan dia tu hawahu, apa keinginan dia tu, itu adalah Tuhan dia. Apa dia? Keinginan dia itulah yang mendorong dia untuk nak buat satu. Ingin itu hawahu, ilahahu, hawahu. Minat dia, rasa hajat dia kepada apa yang dia minat tu. Orang yang ikut nafsu ni apa jadi? Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah Ta'ala akan sesatkan dia, bukan di atas jahil, tapi di atas ada ilmu, ada pengetahuan. Walaupun pandai, bijaksana, walaupun cendekiawan, tapi nama dia bernafsu.
Suara pelajaran ni. Yang ni yang kata ada guru kena hempuk kita, sepak kita, terajang kita, buah bahasa kita. Betulkan perjalanan hidup kita, baru kita akan faham macam mana nak didik nafsu ni. Syaitan satu hal. Betul, nafsu. Pergi kedai makan, boleh tak kita makan bukan ikut kita makan, tapi kita makan ikut apa kawan kita makan? Boleh tak? Kawan kita ambil masak lemak labu, kita buat masak lemak labu. Dia ambil sambal belacan, kita pun ambil sambal belacan. Boleh tak? Boleh. Jadi hampa tak ada masalah tu, pasal hampa tak ada nafsu itu. Tapi kalau ada hampa nafsu makan, dia ambil sambal belacan, hampa ambil sambal tempoyak. Dia ambil ikan, hampa ambil ayam. Satu, makan dalam talam ni mengajar didik nafsu. Apa dia? Aku nak makan seorang-seorang, dia mau makan sekali. Dia mau nak makan banyak, aku makan sikit. Kadang kita nak makan sikit, terpaksa makan banyak. Macam-macam hal tu besar tu pelajaran tu sebenarnya. Setiap bab kita keliling ni, kalau kita perhati tu ada je yang ni yang buat nafsu. Macam mana supaya jangan dia duduk tempat nafsu, bahkan dia duduk tempat syarak. Itu antara bab paling panjang kalau tengok dalam bab-bab tasawuf. Paling panjang siapa? Pasal susahnya nak didik nafsu. Bab nafsu adalah bab paling susah. Nak tahu susah tak susah, tengok istiqamah boleh tak? Boleh tak istiqamah zikir, istiqamah baca Quran, istiqamah mengaji, istiqamah menghafal. Yang tu paling susah. Pasal nafsu tak suka buat istiqamah. Nisbah buat taat boleh. Taat dengan bermusim, taat ikut semangat boleh. Tapi taat yang sampai nafsu terdidik untuk buat taat. Tak buat taat, rasa tak senang duduk selagi tak taat. Bahkan tak taat, rasa bersalah besar kerana tak taat. Tu. Nak dapat duduk tempat tu. Nak sedekah, tak sedekah rasa salah pasal tak sedekah, pasal tak boleh tolong orang susah. Contohlah, nak jadi taat macam tu susah. Kalau tolong orang susah pasal nak popular, pasal orang tahu kita tolong orang susah, tu nak suka. Tapi dia atas tolong orang susah, yang kita tak suka tengok orang yang dalam keadaan susah. Bahkan orang susah kita tak senang duduk pasal nak tolong orang susah. Nak dapat perasaan macam tu. Dengan tu bina perasaan kasih sayang. Waktu. Sebab yang tu yang dia kena mengaji dan belajar, ada guru asuh satu. Gitu. Sikit sana. Jadi sabar atas syahwat dan lazatnya. Lazatnya syahwat. Itu paling susah. Allah. Itu antara kaedah nak lawan nafsu macam mana? Itu yang main pondok. Makan apa? Ikan bilis. Walaupun dia mahal tak payah tu hai lah. Nak bagi contoh tu kan. Mahal ikan bilis hari-hari. Tak lera kat makan. Tapi kalau kawan kaki suka makan ikan bilis, mujur makan ikan bilis hari-hari. Tapi nak cerita apa? Duduk pondok macam tu lah. Selalu tidur tilam empuk. Ni tidur atas kain selai. Atas lantai lah. Tu pun lena. Tak apa. Biarkan. Ajar jangan lemak. Ada bantal. Bantal pun tak ada. Pakai lengan je. Bobor lengan tu. Lena weh. Ajar supaya apa kita punya lazat yang kita nak tu, tinggalkan dia. Syahwat nak berlazat tu, kita tinggalkan. Nak tinggalkan berlazat tu lah susah. Lazat tu hanya macam lah. Lazat tengok TV, lazat dengan hiburan, dengan lazat alat. Handset selalu pakai iPhone. Cuba pakai Nokia. Nak? Tawa tengok Nokia. Tengok mulut macam ni. Lalu makan nasi paprit, pataya contoh. Makan apa? Tom yam. Apa lagi adik-beradik tu lah. Habis-habis makan. Masak asam pedas. Mulut ni tu. You tu balik. You tu balik. You tu balik. Macam tu kan? Betul ya? You tu balik. Ajak makan pun tak apa. Tak lapar.
panjang umur jumpa. Mudah-mudahan Ta'ala mudahkan kita untuk lawan nafsu tu. Kan? Ada orang dia suka puasa, contoh pasal apa puasa? Puasa makan tadi sedap-sedap sikit buka puasa. Oh makan sedap. Jadi dia sedap buka puasa tu. Puasa pasal sedap buka puasa. Tak kena tak? Sebenarnya puasa bukan untuk sedap buka puasa. Puasa tu untuk nak dapatkan seronok lapar. Ya Allah tak makan minum. Kita pun tak makan minum pasal nak junjung perintah Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tak makan minum. Nak rasakan apa ada kat kita ni adalah apa yang Allah Ta'ala beri kat kita. Walaupun tak makan, tak minum, boleh hidup lagi. Nak yakin Allah yang bagi sihat aku, Allah bagi nyawa aku. Puasa untuk macam tu. Bukan puasa untuk nak pergi berbuka sedap dan seronok. Siapa? Baru sedap makan. Sikit-sikit. Sebab tu memang kena belajar betul-betul ya. Memang ada pelajaran untuk guru kita ajar satu-satu. Guru kita orang, kita ni puasa pun tak betul lagi. Sembahyang pun tak betul lagi. Main mengaji pun tak betul lagi. Pasal apa main mengaji ni? Main mengaji rupanya makan sedap pada makan kat rumah. Padahal main mengaji. Nak pondok juga tu. Nak? Siapa? Tak biasa makan renam. Main sini makan renam. Contoh lah, contoh. Itu time makan renam. Time makan orang bagi ni nasi lemak ada, kuih ada, bihun ada, mi ada, kuih tiaw ada. Sarapan pagi tu pilih nak mana satu. Kau tak kena beli. Ni kuih tiaw ada, mi ada, bihun ada, nasi goreng ada. Cucuk pun ada. Kurma lagi sekotak kan. Tu nak habis tak tahu esok tak tahu main apa pula. Dia main apple pula kan. Apa cerita ni? Tu kalau atas jalan terbiah esok, saya tengok saya bagi arahan esok puasa. Macam mana? Memberontak. Panggil mak, bawa balik. Kena puasa pula. Start dulu tak bagi syarat apa pun. Ni kena puasa ni. Hari putih puasa 3 hari berturut-turut. Dah. Nak pujuk lagi makan sedap. Rupanya sedap pula. Hari putih best. Boleh makan sedap. Puasa nafsu pula dah. Tu bukan senang. Nak buat dengan taat. Nak buat dengan arif, dengan ada irfan dengan Allah Ta'ala. Waktu besar tu pelajaran tu. Allah. Satu nafsu ni nak asuh dia bagi supaya kenal kepada pencipta ni. Besar pelajaran. Besar sangat pelajaran. Ya Allah. Berkata Dhahhak. Ini nama seorang ulama di kalangan tabi'in. Barang siapa melintas di pasar, barang siapa melintas di pasar, maka melihatkan barang yang diinginkannya, padahal tiada kuasa atasnya, maka sabar ia dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Ada itu yang demikian terlebih baik daripada 1000 dinar yang dibelanjakan dia sekaliannya pada perang sabilillah. Pergi jalan-jalan pasar malam, pekan hari, pasar tani, macam teringin macam nak? Ayam gunting, lagi apa? Yong taufu, lagi apa? Chicken chop, lamb chop, arnab prak, macam tu lah. Lagi apa? Kebab ayam, roti john. Contoh kan? Kan semua tu menggamit kalbu kan. Semua menggamit memori, menggamit kalbu. Semua pernah dinikmati pula tu tahu. Tani sedap. Mai lenggong ni, dia tahu lah semua kedai. Ni sedap, ni tak sedap, ni mahal. Semua dia tahu. Saya satu kedai pun saya tak tahu lenggong ni. Pasal semua orang beli. Apa saya nak sebut ni? Pergi pasar, pergi tengok semua tu, teringin macam mana? La ilaha illallah. Sedap makanan di syurga. Aku minum air sejuk tak apa. Sabar di atas syahwat nak berlazat tu. Quran kata macam mana?
Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa dia yang dia tahu siapa Allah Taala, kita ni patutnya rasa hina, kerdil. Pasal Allah Akbar, kita ni asghar, kerdilnya, kita asal imani je. Siapa yang kenal kedudukan kita dengan Allah Taala? Siapa? Lepas tu wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia boleh tahan diri dia daripada apa keinginan-keinginan, runtunan nafsu dia. Apa yang nak, sabar. Apa yang nak, sabar. Apa yang nak, sabar. Macam mana? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Quran nyanyi lah. Orang Ta'ala kata apa? Sesungguhnya syurga adalah tempat tinggal dia. Jadi orang boleh tahan keinginan nafsu ni, tempat tinggal dia syurga. Nak sebut tentu lah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi apa syarat dia? Dia mesti nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang hati nak, khilaf nafsu, lawan. Nak tidur, tak usah tidur, zikir baca Quran. Contohlah, nak balik kampung, tak usah balik. Nak makan sedap, beli nasi lemak 3 bungkus. Macam mana? Makan sebungkus, 2 bungkus bagi orang. Contoh kan. Beli nasi sedap-sedap, apa lauk sedap-sedap, ingat nak makan seorang. Panggil 4-5 orang makan salam. Biar aku dapat sikit je. Padan muka aku. Macam tu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nak buat macam tu lah susah kan. Dia memang susah sebenarnya. Satu saya sebut, dan saya mengaji memang Tok sebut apa. Memang nafsu ni dia berbeza mengikut orang. Kita bagi contoh tu atas ghalib, suka makan, suka rehat, suka ni, makan angin. Hak tu. Siapa boleh tahan lawan dengan kehendak nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan dialah sabar yang paling susah sekali. Satu ada orang boleh hafal, boleh semayang, tapi nombor ekor tak boleh tinggal. Boleh ngapal, boleh baca Quran, boleh mengaji, otak cerdik, tapi game tak boleh tinggal. Mesti main game. Menghadap main game juga. Apa lagi nak sebut? Macam-macam hal lah. Tak sama lah orang. Nak kata, cuba tengok apa kat kita nafsu apa kuat. Berbeza orang, tak sama. Memang tak sama. Kalau meniaga, kalau boleh nak untung banyak, tu nafsu dia situ. Kalau jadi nelayan, kalau boleh nak dapat ikan besar-besar, nak dapat ikan pelik-pelik kan. Tu kan dapat ikan bilis je, ikan bilis. Cuba dapat ikan kerapu, sedap. Dapat ikan apa lagi? Contoh-contoh hal, mesti nak yang ikan mahal-mahal lah kan. Meniaga kalau boleh macam mana? Orang beli sekali. Kita jual madu, macam mana? Orang beli sekali 20 kilo. Lega, sedap. Kalau orang tak beli 3 bulan, madu tak laku, macam mana? Monyo. Contoh-contoh lah nak sebut. Nafsu kita suka mana? Yang tu nak pergi kenal apa kehendak nafsu, apa nak lawan kehendak nafsu. Besar tu pelajaran itu. Maka sabar ia. Jadi yang Dhahak kata tu, siapa yang memang apa benda teringin dengan apa dia nafsu nak, lepas tu dia sabar, mengharapkan pahala pada Allah Ta'ala, banding dengan orang yang buat taat, belanja 1000 dinar, belanja jalan Allah Ta'ala. Macam mana? Sabar tengok nak makan, teringin, tapi sabar, tak nak layan keinginan tu. Macam mana? Hak tu adalah lebih besar ganjaran pahala daripada orang belanja 1000 dinar jalan Allah Ta'ala. Satu, sabar taat dengan sabar syahwat besar lagi. Satu, kalau ada orang memang syahwat dia besar apa? Nak kahwin, nak kata, nak makan sedap. Tapi nak makan sedap, habis. Nak kahwin, habis semua awet dia, orang buat lari. Contoh apa kan? Makan, semua orang habis semua makanan lauk-lauk dia. Lagi apa? Nak kahwin, duit pun tak ada. Meminang, seorang pun tak teringin. Macam mana? Sabar. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi sabar tu dalam keadaan nak taat.
Sabar tu taat, makin sabar makin taat, makin sabar makin taat. Hadanallah. Dan kata Abu Sulaiman Ar-Razi, bermula segala bernafsu orang yang fakir dengan tiada syahwat yang disukakan, bukan syahwat yang dikuasakan. Baca pun tak kerti lah. Baca Jawi, baca Arab senang ni. Syahwat yang dikuasakan atasnya. Tu kata dia orang fakir, bermula segala bernafsu orang fakir. Orang fakir dia fakir lah, tak ada kepunyaan, dengan tiada syahwat, tapi tak ada keinginan apa-apa pun yang dikuasakan atasnya. Dia terafdal daripada ibadat orang kaya 1000 tahun. Orang kaya buat ibadat tahajud 1000 tahun. Dia tak malam bangun tahajud. Tapi dah kaya, nak kereta ada, nak makan ada, chicken chop ada. Apa ada? Nak kahwin boleh kahwin, nak kahwin satu, kahwin satu, kahwin dua, kahwin dua. Contohlah kan, kahwin tiga, kahwin empat, kahwin empat. Nak beli apa? Nak beli peti sejuk, peti sejuk. Nak rumah, rumah. Nak kereta, kereta. Apa saja, semua ada. Tapi boleh ibadat 1000 tahun. Tahajud tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Ada seorang ni orang miskin, tak ada teringin pun nak rumah ke, nak harta benda ke, tak ada. Apa dia? Ada kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Ada makan, tak ada makan. Ada makan, makan. Tak ada makan, sudah. Lapar lah, puasa. Macam ni. Orang yang dia tak ada nak layan nafsu dia ni, ibadat dia lagi afdal daripada orang kaya yang duk tahajud setiap malam. Saya mengaji pun, nak sebut kan, pasal ada kawan-kawan saya yang dia mengajar ni. Baru ni pun ada orang main ziarah apa kan. Nak cerita apa? Yang ziarah pun ustaz juga, dia pun ada anak murid. Dia kata apa? Ustaz, mengajar orang kaya ni dengan mengajar orang miskin lain. Orang kaya walaupun dia mengaji, tambah mengaji online. Dia nak main mengaji kat kita, nak mengadap ni cukup susah kan. Tambah pula dia sakit lutut, nak duduk bawah. Payah. Tak serupa dengan orang miskin yang boleh duduk bersuara muka, dengan pen pun tak ada, buku tak ada, main tulis buku catatan, buku nota, koyak rabak, buku pun tak larat nak beli pasal dia mahal macam ni. Ajak orang ni dengan orang kaya yang semua kemudahan ada, kereta ada, online, tak sama dia ada. Walaupun yang ni kaya, walaupun dia boleh setiap online dia ada, tapi dia nak mengaji dalam keadaan selesa. Aircon tak ada, dia tak pergi mengaji. Hujan sikit dia tak mahu pergi. Tempiah sikit je tempat mengaji, tak mahu masuk dah. Tapi ada orang yang miskin, susah macam mana? Main jalan kaki. Sakit gaut lagi. Jalan lagi. Tak boleh jalan kaki, pakai kursi roda lagi. Datang main mengaji. Duit pun tak ada aircon, panas, terik. Kitab pun tak ada, main tulis dekat buku. Koyak-koyak buku latihan anak tak habis sekolah rendah. Koyak-koyak, tempek, buat buku nota. Duit pun tak tahu nak ada. Apa nak sebut ni? Mata pun ni, telinga pun tak dengar, tapi bersungguh-sungguh mengaji. Banding dengan orang kaya tu, hak susah tu memang dapat lagi daripada hak kaya. Sikitlah sana. Sikitlah asal dia nak sebut, tak masalah sabar. Asal kita bicara Nabi-Nabi Rasul ni, tu yang Nabi Rasul, hal mereka macam-macam lah tu, ada yang kaya, ada yang susah, tapi semua hal tu mengajar kita. Dan khasnya pada Nabi Rasul, tak ada mereka yang walaupun kaya jatuh hati pada kekayaan dunia, bahkan tak ada sedikit sebesar zarrah pun jatuh hati pada mata benda dunia, pasal dia faham la ilaha illallah, tempat berhajat kita Allah, bukan makhluk. Makhluk ni hebat macam mana pun semua tinggal. Tak ada mengejar atas nama hawa nafsu, bahkan buat semata-mata untuk menzahirkan kehambaan, kefakiran pada Allah Ta'ala, dan rasa Allah saja yang boleh menunaikan hajat, dan tidak ada apa pada diri dia melainkan semua limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Tu kepahaman dia buat ketuhanan tu best kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kita kepahaman tu. Pasal bab macam ni, hati tu Allah Ta'ala dia betul kan? Betul.
Satu, kita nak betulkan dalam bab macam ni, betulkan hati. Yang bila dia baik semua. Kalau dia jahat, jahat semua. Hadanallah ila siratal mustaqim. Faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadah wa aqillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu. Itu dulu. Kitab kita pun dah maghrib dah ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.